Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened, but I don't have choice. I have to extend the movement control order for your own safety. Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi akan bercakap tentang COVID-19 dan topik yang kita pilih hari ini ialah COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan. Tetamu yang cukup istimewa sebenarnya sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang merupakan Menteri Dalam Negeri. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Khabar baik. Sehat ya? Ya. Menteri Alhamdulillah. 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 Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini sebenarnya untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Seri kerana kembali semula dalam Kabinet Malaysia. Dan ini merupakan satu pencapaian yang cukup cemerlang sebenarnya bagi Datuk Seri. Walaupun berubah portfolio. Saya tak tahulah nak cakap sama ada ianya satu perkara yang boleh saya rasa bangga ataupun perasaan yang macam mana. Yang pentingnya saya bersyukur pada Allah SWT kerana memberikan sekali lagi amanah dan tanggungjawab. Betul. Untuk saya membantu negara, bukan hanya untuk membangunkan, tapi kali ini diberikan pula satu amanah tanggungjawab untuk mengawal selia satu kementerian yang begitu besar. Ya. Kementerian Dalam Negeri. Ya. Satu kementerian yang saya rasa banyak perkara yang patut kita sama-sama lihat, bincang dan akhirnya untuk mencapai satu matlamat demi kesejahteraan rakyat. Betul. Itu yang Baik, kita mahukan. Kita akan sentuh nanti tentang Perintah Kawalan Pergerakan seperti apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kita jangan lupa bahawa hari ini juga sebenarnya kita ingin mengucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada PDRM kerana sambutan Hari Polis 2013. Jadi selaku Menteri Dalam Negeri, saya percaya Datuk Seri juga mungkin ada perutusan istimewa yang ingin disampaikan kepada sempena dengan sambutan Hari Polis ke-213 ini. Saya sudah pun membuat satu ucapan khas untuk semua anggota polis bagi menyambut Hari PDRM atau Hari Polis pada hari ini. Tapi hari ini saya mengambil kesempatan ini oleh kerana saya berada di sini diberikan peluang sekali lagi untuk saya ucapkan syabas tahniah kepada semua anggota polis yang telah pun selama mana ini semenjak kita merdeka dan sebelum kita merdeka lagi sudah ada anggota polis yang berjuang untuk mempertahankan negara, untuk menentukan bahawa semua rakyat yang ada, tak kira bangsa, tak kira agama, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan sentiasa percaya dan yakin bahawa negara inilah negara yang mereka rasa bangga untuk hidup
buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Sebab itu saya ingin ucapkan sekali lagi syabas tahniah kepada seluruh anggota polis sempena Hari Polis pada hari ini. Dan buat pertama kalinya juga mungkin dalam sejarah Datuk Seri sambutan Hari Polis, tiada majlis sambutan yang diadakan mengikut protokol sebelum ini. Ini kerana COVID-19 yang wabak COVID-19 yang melanda negara. Jadi pandangan Datuk Seri dalam perkara ini. Saya mengeluh apabila mengingatkan apa yang berlaku dalam negara kita. Ya. Wabak COVID-19 ini telah pun menjadi satu peristiwa yang berlaku, tak pernah pun berlaku seperti ini sebelum ini. Ya. Maka bila ianya berlaku waktu dan pada hari untuk kita melakukan sambutan Hari Polis itu, tiba-tiba kita tidak boleh lakukan. Ya. Ini bukan bermakna kita tak sayang atau kita tak berikan perasaan kasih kita kepada polis. Ya. Tapi yang sebenarnya kerana kita mahu melihat bahawa polis adalah satu-satunya kumpulan yang kita patut jaga. Bukan hanya mereka menjaga kita, tapi kita juga harus menjaga mereka supaya mereka dalam keadaan lebih selamat daripada sebelum ini. COVID-19 ni dia tak kira sama ada dia nak menyerang polis ke, atau Askar nak menyerang askar ke, nak menyerang sesiapa ke, bangsa ke, atau agama ke, atau sesiapa saja, umur yang berapa tahun pun dia tak kenal. Maka sebab itu kita mengambil keputusan supaya tidak ada, kerana mengikut kehendak arahan yang telah pun kita selama ini umumkan kepada seluruh rakyat. Dia tak kira polis, tak kira apa anggota sekalipun. Tapi setakat ini Datuk Seri, saya difahamkan ada juga anggota polis yang terpaksa yang ditugaskan untuk mengawal terutamanya perintah kawalan pergerakan ini. Ada yang dikatakan juga turut terkena jangkitan wabak COVID-19. Macam mana, berapa ramai agaknya yang terlibat? Pertamanya saya nak maklumkan, kita ada anggota polis dalam negara kita seramai lebih kurang 130,000 jumlah anggota keseluruhan. Okey. Daripada 130,000 yang telah pun kita selama ini ada dalam PDRM, 30%-nya telah pun kita gunakan untuk COVID-19. Ia merupakan satu angka yang besar. 38,000 sebenarnya. Kalau 38,000 kita guna, sudah tentu ada di kalangan mereka ini yang terjebak dalam COVID-19 ini. Alhamdulillah, jumlah yang positif tidaklah begitu ramai kerana 17 daripada 38,000. Dan 17 itu pun bukan semua anggota polis. Dia adalah bersama dengan ahli keluarga mereka. Bukan anggota saja, tetapi juga ahli keluarga. Alhamdulillah, daripada 17 yang positif itu, saya difahamkan 15 sudah pun boleh dikeluarkan. Hanya tinggal 2 orang lagi. Tapi jumlah yang agak besar juga hari ini yang telah pun kita berwaspada kerana kita minta supaya mereka juga duduk self quarantine di rumah. Hampir 500 orang semuanya. Jadi jumlahnya agak besar, tetapi alhamdulillah yang positifnya tadi hanya 17. Saya suka bila Datuk Seri sebut di awal tadi, COVID-19 sebenarnya tidak mengenal sesiapa, sama ada polis, askar dan sebagainya. Tetapi daripada apa yang telah pun berlaku, barangkali apakah tindakan-tindakan keselamatan dilakukan oleh kementerian sendiri dalam usaha untuk menjaga keselamatan polis-polis yang ditugaskan untuk mengawal perintah kawalan pergerakan sempena COVID-19 ini? Pertamanya saya nak maklumkan, bukan hanya untuk anggota polis.
COVID-19 ni macam yang saya katakan tadi, dia tak kenal sesiapa. Ya. Maka sepatutnya kita semua rakyat sepatut bekerjasama. Arahan itu adalah arahan untuk semua. Dia tak kira siapa. Anggota polis ini hanyalah untuk mengawal, untuk menentukan segala arahan itu diikuti oleh semua rakyat yang ada dalam negara. Ya. Maka sebab itu, kalau semua kita dapat berjaga-jaga, stay at home, tak melakukan, melanggar arahan PKP kita ini, maka mudahlah anggota polis yang diarahkan untuk bertugas dalam waktu COVID-19 ini. Kerana, cuba kita lihat, kalau kita buat roadblocks, yang di hadapan kita ni adalah polis. Kalaulah kita ni bersedia, yang membawa kereta contohnya, ditahan, kita pakai mask, face mask. Jadi kita tak bersentuh siapa dengan anggota polis. Kan lebih mudah kerana kita berjaga-jaga. Orang yang memandu berjaga dirinya dan juga anggota polis juga bersedia dengan face mask. Jadi lebih mudah perjalanan arahan yang kita lakukan itu. Kita di pihak kita, kerajaan ini, kita bantu. Bukan hanya bantu dari segi untuk memberikan face mask, tetapi juga untuk melihat bahawa segala kebajikan mereka kita juga berikan. Ada orang kata kita langsung tak melihat kebajikan anggota polis kita waktu mereka bertugas. Itu tak benar sama sekali. Sebenarnya kerajaan yang ada hari ini adalah sebuah kerajaan, kalau dia nak menentukan khidmat yang kita berikan itu baik untuk rakyat, jadi dia tak kira juga sama ada polis itu rakyat atau polis itu dianggap satu kumpulan yang lain. Kerana pada saya, kita rangkumkan semua. Kalau semua kita merasakan bahawa telah pun diberikan khidmat yang baik oleh kerajaan, maka itulah tanggungjawab yang sebenarnya. Kerana kita tak kira sama ada polis, ATM, semua anggota-anggota yang berkhidmat di bawah operasi COVID-19 itu, mestilah kita bantu dan memberi segala perkakas, alat-alat yang mencukupi untuk mereka menentukan arahan kerajaan untuk PKP itu berjalan dengan lancar dan baik sekali. Pandangan pribadi Datuk Seri sendirilah, kerjasama yang wujud di antara PDRM dan juga ATM dikatakan memberi satu dimensi yang cukup berkesan sebenarnya dalam mengawal perintah kawalan pergerakan itu sendiri. Dan saya difahamkan juga pihak polis juga akan menggunakan kemudahan-kemudahan yang lebih sophisticated, menggunakan drone dan sebagainya dalam usaha untuk mengawal pergerakan kawalan pergerakan ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini satu kerjasama yang cukup efektif sebenarnya dalam mengawal wabak COVID-19 ini? Alhamdulillah, kerjasama di kalangan anggota PDRM dan juga ATM ini adalah sesuatu yang kita sama-sama patut merasa bangga. Kerana mereka bertugas, pada saya dah maklumkan, mereka ini adalah kumpulan yang benar-benar berjuang demi untuk agama, bangsa dan negara. Maka sebab itu, bila mereka bertugas dan bersama ini, dia boleh menampakkan bahawa bila kita cakap dari segi keselamatan negara, kita bukan hanya ada satu pihak polis semata-mata, tetapi kita juga ada ATM. Jadi kalau ada ATM boleh bekerjasama, dia menambahkan lagi jumlah anggota yang boleh kita tugaskan untuk operasi COVID ini. Tadi saya dah maklumkan 30% daripada anggota polis, 30% daripada 130,000, 39,000. Sebenarnya 38,000, tapi kita rangkumkan jadikan 30% lah. Jadi kalau 30% itu adalah satu angka yang besar. Manakala negara kita ini yang kita nak jaga keselamatannya bukan setakat operasi COVID-19. Perairan negara yang begitu luas. Jenayah-jenayah lain lagi. Semua tugasan-tugasan diberikan pada PDRM. Sebenarnya kalau dah
mencapai angka 30% itu pada saya sudah sampai ke tahap merah. Kerana nanti anggota ramai lagi nak kita bagikan operasi COVID-19 ini menyebabkan nanti tugasan lain mungkin sudah longgar. Contohnya perairan negara, sempadan. Semua itu juga perlu kita ada tugasan-tugasan yang memang selama ini telah pun mereka lakukan. Maka sebab itu dengan adanya ATM, kita boleh menambahkan anggota ini. Contoh saya nak bagi tahu. Katalah sebelum ada ATM, jumlah anggota yang kita letakkan di roadblocks seramai 6 orang. Dan kalau dah ada anggota ATM lagi, kita minta 3 kita ambil, tambahkan dengan ATM 3 orang lagi, dah jadi 6 di situ. 3 campur 3. Yeah. Jadi yang 3 yang ekstra polis tadi dan juga ATM 3 lagi, kita boleh letakkan di tempat yang lain. Jadi jumlah roadblocks yang kita ada, kalau dengan hanya 30,000 kita bagi 6, mungkin ada hanya 500 kawasan saja. Ya. 5,000 kawasan saja. 5,000 tempat saja. Tapi kalau dah bersama dengan ATM tadi, kita dah boleh ada 10,000 roadblocks. Mengapa mesti kita ada roadblocks? Dalam COVID-19 ini, yang penting kepada kita adalah supaya kita kurangkan pergerakan. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengurangkan pergerakan? Sudah tentulah dengan kita sediakan roadblock ini menyebabkan rakyat merasa tidak selesa nak keluar banyak roadblock. Jadi mereka rasa baiklah tinggal di rumah daripada susahnya nak melepasi daripada satu roadblock ke satu roadblock. Ini adalah semata-mata untuk kita beritahu kepada rakyat COVID-19 ini adalah sesuatu yang real. Bukan dimain-mainkan, bukan kata-kata daripada sesiapa. Tidak. Ianya adalah sesuatu yang benar berlaku dalam negara kita. Maka sebab itu, kita adakan ini dan kita tambahkan lagi roadblock ini. Cuba kita lihat. Sekarang ni dah ada roadblock interstate. Ya. Mula-mula dulu tak ada dekat tol. Hari ini kita dah pastikan dekat tol pun dah ada. Kita nak tambah lagi anggota. Maka sebab itulah saya ucapkan terima kasih banyak kepada anggota ATM dan sudah tentu Menteri Pertahanan sendiri, Datuk Ismail Sabri yang bersetuju untuk membantu kita. Parlimen Angkatan Tentera bersetuju bekerjasama dengan IGP kita. Ini semua menunjukkan bahawa negara kita ini adalah sebuah negara yang Allah berikan dengan semua mereka-mereka yang sanggup ikhlas berjuang untuk negara kita. Alhamdulillah. Isu yang dibangkitkan ataupun dimainkan di luar sana, mungkin ramai yang melihat bahawa roadblocks itu adalah baik seperti apa yang Datuk sebut, tetapi dikatakan bahawa tindakan ataupun hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan ataupun perintah kawalan pergerakan ini dikatakan begitu lembut dan sebagainya, dan ini tidak memberi impak sebenarnya untuk mereka bergerak mengikut kesesuaian masa, kesukaan mereka. Dan apakah pihak Datuk sendiri selaku Menteri Dalam Negeri merasakan bahawa satu hukuman ataupun tindakan yang lebih tegas perlu diambil pada mereka yang melanggar perintah kawalan pergerakan? Saya nak jawab benda ni begini. Ianya very subjektif. Ada orang kata biarlah kita lakukan secara yang berhemah. Maknanya kita buat roadblock, kita tanya elok-elok, kita pastikan segala mereka tu yang nak bergerak itu ada mendapat permit daripada polis. Semua itu kita tanya secara yang berhemah. Itu pada peringkat yang pertama. Pada saya, pada minggu yang pertama, kita lakukan sebegitu rupa. Kerana ini tak pernah berlaku. Ini buat pertama kali berlaku dalam negara kita. Jadi biarlah
kita juga ambil pendekatan yang sebegitu rupa supaya rakyat faham bahawa polis ini adalah anggota yang sebenarnya berhemah untuk membantu kita. Okey. Itu pada peringkat yang pertama. Pada peringkat yang kedua, kalau kita perhatikan yang mereka tak patuh kepada arahan ini sudah meningkat, sudah tentu ianya akan berbeza. SOP yang kita keluarkan awal akan kita tukar menjadi SOP di peringkat yang kedua. Lebih tegas dan ianya mungkin kita buktikan bahawa polis juga boleh bersikap lebih tegas dan nak memastikan sesiapa yang melanggar undang-undang akan kita ambil tindakan. Dan apabila kita bawa mereka nanti ke pusat ke tempat-tempat yang terpaksa mereka tinggal, pusat kuarantin contohnya nanti, kita tangkap dan kita bawa ke keadilan, jangan sampai marahkan menteri pula nanti. Sebab pada saya yang pentingnya yang ramai, bukan mereka yang kita tangkap melanggar undang-undang itu. Dia mungkin seorang, dua, tetapi arahan tidak diikuti, menyebabkan orang lain juga terlibat dalam masalah yang lebih besar. Arahan yang tidak diikuti, secara peribadi, apakah Datuk Seri sendiri merasa bahawa respon yang diberikan oleh rakyat apabila perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan setakat ini, apakah Datuk Seri berpuas hati ataupun masih lagi sebenarnya ada kebincangan-kebincangan di sana sini yang perlu diberi perhatian serius? Dia sebenarnya pada hari pertama itu mungkin rakyat tak berapa jelas. Kelang kabut. Semua orang tahu bahawa ianya kelang kabut bila ramai daripada pelajar-pelajar kita nak balik kampung. Betul. Sepatutnya mereka tak payah balik kampung. Tinggal hanya di hostel, di kawasan yang mereka sudah pun tinggal dalam waktu ini. Tapi oleh kerana mereka ingatkan ada cuti 14 hari, semua nak balik. Sebenarnya cuti ini bukan untuk kita bersia-sia balik kampung macam cuti hari raya. Tak. Kita suruh mereka cuti itu maknanya duduk di rumah. Itu yang sebenarnya. Tetapi oleh kerana ini pertama kali, jadi kelang kabut. Bila ini berlaku, kita mengambil keputusan supaya kita permudahkan. Itu pada hari pertama. Hari yang kedua, rakyat dah mula sedar. Ini sebenarnya COVID-19. Ini merupakan satu wabah yang boleh merebak secara meluas di seluruh negara. Alhamdulillah, kerana rakyat Malaysia dapat memahami akan arahan ini yang sebenarnya. Apabila mereka sudah pun memahami, sudah tentulah ketika itu peratusan mereka yang tidak mengikut arahan itu menurun jumlah peratusannya. Dan sehingga hari ini, alhamdulillah, saya nak maklumkan tak sampai pun daripada kalangan ramai-ramai yang kita tengok itu yang melanggar arahan sebenarnya. Dalam 1000 mungkin ada dalam 3-4% lah. Jadi tak ramai. Dalam 1000 tu adalah 3-4 orang yang sebenarnya tak mengikut arahan. Contoh saya nak maklumkan, hari Minggu yang lepas ada satu kereta kita tahan. Saya sendiri tanya, saya kata apa pasal ramai sampai 4 orang ni? Dia kata, kita orang baru balik daripada Kelantan. Saya kata, bukankah kita tak benarkan? Dia tak berhenti nak jawab, dia terus diam. Jadi itu hari Ahad. Saya maklumkan, saya kata inilah kesalahan yang dilakukan. Sebab ini boleh menyebabkan nanti benda-benda lain yang akan berlaku.
Jadi kita ambil tindakan, beri nasihat dan kita pastikan ambil semua alamat supaya dia tak buat lagi. Itu dalam 2-3 hari. Bila hari yang selepas itu kita tengok orang-orang yang macam ni dah berkurangan. Okey. Berkurangan. Jadi alhamdulillah, sebab itu saya dah kata tadi, saya bersyukur pada Allah SWT kerana rakyat sudah mula sedar. Cuma masalah yang lebih besar adalah masalah lain. Masalahnya seperti bila kita katakan essential services. Jadi apa maksud essential services ini? Pertama, kita kata untuk logistik yang membawa makanan. Okey. Transport untuk membawa makanan ini patut kita benarkan. Mula-mula betul. Yang keduanya, kita dah mula nampak ada orang dah salah gunakan. Sebab dia kata polis dah bagi ni permit untuk guna, kita jawablah benda yang simple seperti ini. Okey. Saya beri pandangan saya kepada polis. Saya kata kalau macam ni caranya, kita kena lebih tegas supaya dia benar-benar dapat permit yang dikeluarkan daripada, pertama, daripada syarikat logistik tersebut. Kedua, mendapat daripada jawatan-kuasa yang khusus yang dikeluarkan oleh anggota kabinet. Dari kalau essential ini, kalau bidang ini diketuai oleh senior minister Datuk Seri Azmin Ali ni. Ini semua kita lakukan untuk memudahkan perjalanan, perkhidmatan, untuk menentukan segala-galanya supply chain makanan yang nak kita hantar ke supermarket itu boleh kita lakukan dengan sebaik mungkin. Tapi janganlah salah guna. Ini masalah kita. Betul. Saya minta supaya jangan ada mereka yang salah guna permit yang kita berikan itu. Salah guna, itu pun satu isu yang menarik juga. Saya tertarik hati sebenarnya Datuk Seri bila Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dari masa ke semasa dalam setiap press conference yang mereka lakukan selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Negara terutamanya menasihatkan mereka yang perlu kumpulan-kumpulan tertentu yang perlu barangkali melakukan saringan kesihatan misalnya, dan mereka selalu menyentuh tentang kumpulan tabligh yang dikatakan antara penyumbang besar merebaknya COVID-19 ini. Satu lagi perkara yang mungkin tidak dilihat secara serius adalah parti misalnya, yang mungkin tidak mahu pergi melakukan saringan kesihatan ini kerana sebab mereka tidak ada permit dan mereka masuk secara harap dan sebagainya. Apa yang boleh dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri dalam membantu mereka ini yang mungkin enggan untuk datang? Pertamanya tentang kluster tabligh. Pada peringkat awal itu memang kita minta supaya mereka keluar buat saringan. Selepas beberapa hari masih lagi ada yang degil. Maka tindakan tegas kita ambil melalui polis untuk ambil mereka dan buat saringan. Okey. Sekarang ini saya nak maklumkan sudah ada jumlah yang besar yang kita ada ID mereka tu. Dah tahu tempat mereka. Sebab polis ni kita kena yakin, percayalah bahawa macam mana pun kita tahu untuk dapat siapa orangnya, di mana orangnya. Dan akhirnya hari ini jumlah keseluruhan sudah melebihi 10,000 yang kita dah dapat semua ID mereka, di mana mereka tinggal. Ini membuktikan bahawa PDRM sentiasa mahu berkhidmat untuk bukan hanya kepada rakyat tetapi untuk memastikan operasi ini berjaya. Itu tabligh. Parti pula. Parti ini kita terpaksa tak boleh polis saja. Dia kena bekerjasama dengan Jabatan Immigration. Yeah. Kita ada perbincangan juga di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Di mana letaknya? Ramai orang beranggapan seolah-olah ramai semua parti ini terjebak dalam COVID-19. Betul ke? Jangan buat assumption menyebabkan orang rasa risau, orang kan rasa takut. Jangan. Yang penting kepada kita, saya nak maklumkan, kita akan sentiasa tegas. Kita dapat, kita tangkap hari ini saja dalam depo immigration. Saya nak maklumkan kepada semualah yang mendengar hari ini, nak maklumkan, melebihi 10,000 yang telah pun kita tangkap, yang melakukan kesalahan, yang macam-macam lah kesalahan. Ini orang asing ini yang kita letak mereka dalam depo immigration sendiri. Dalam penjara lagi ada orang luar, orang negara asing dalam penjara saja melebihi 16,000 orang. Jadi ini membuktikan bahawa ramai yang telah pun kita tangkap. Jadi jangan kita buat assumption yang bukan-bukan. Kita nampak je seorang orang asing, kita kata ni parti. Jangan. Yang penting kepada kita hari ini, kita kena kerjasama. Rakyat mesti membantu kita. Kalau tahu mereka ni masuk tanpa izin, laporkan, insya-Allah kita akan ambil tindakan yang tegas. Dan orang yang pertama kita dapat, kita buat saringan. Begitu juga, jangan harap jangan hanya semata-mata orang asing. Di airport kita contoh, orang luar baru sampai, apakah kita nak biarkan? Orang ini pun terpaksa kita bawa dan kita buat saringan untuk memastikan bahawa operasi ini, saya maklumkan tadi, sekali lagi berjaya, insya-Allah. Ini yang kita nak. Okey, kita akan berehat dulu Datuk Seri, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa selepas ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Seri, tersentuh hati saya sebenarnya. Buat pertama kalinya lah yang saya ingat dalam sejarah seorang Perdana Menteri Malaysia sebenarnya memanjangkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditimpa satu wabak COVID-19 ini tanpa kita sedari, tanpa kita jangkakan. Jadi pandangan peribadi Datuk Seri sendiri tentang apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat, doa yang disampaikan, dipohonkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah memberikan kepada kita seorang pemimpin yang sentiasa mengingati kepada Allah apabila negaranya ditimpa dengan bala yang begini besar. Alhamdulillah, doa itu membuktikan bahawa sebagai seorang pemimpin, walau bagaimana sekali besarnya engkau, berkuasanya engkau, Allah lagi besar. Dan ini menunjukkan bahawa
beliau adalah merupakan seorang pemimpin bukan hanya berjiwa besar, tetapi mampu untuk memberitahu kepada rakyat bahawa kita mestilah sama-sama hari ini memohon kepada Allah SWT untuk membantu. Walaupun kita telah pun merancang segala apa yang kita rancang, operasi COVID-19 ini kita lakukan sebaik mungkin, tetapi jangan lupa kita mesti minta kepada Allah SWT. Saya bersetuju. Inilah pertama kali yang saya lihat seorang pemimpin besar negara yang benar-benar membaca doa demi untuk kepentingan semua rakyat yang ada dalam negara. Bersyukur saya kepada Allah SWT. Jadi kalau ini dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang besar seperti ini, kita sebagai rakyat biasa ni, marilah kembali bersama, kita tentukan bahawa kita keluar daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Dan insya-Allah kalau ini boleh kita lakukan bersama, matlamat kita yang lebih jauh ke hadapan adalah untuk membina negara ini menjadi sebuah negara yang sama-sama boleh kita banggakan. Keikhlasan seorang pemimpin telah pun terbukti sebenarnya, ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan satu lagi yang mengagumkan saya ialah pengumuman yang dibuat hari ini, iaitu untuk melanjutkan perintah kawalan pergerakan ini sehingga kepada 14 bulan April. Dan ini juga saya kira dilakukan dengan begitu cepat sekali jika dibandingkan dengan pengumuman yang pertama dulu, dalam usaha untuk memberi ruang kepada rakyat supaya dapat menyesuaikan diri dengan perintah kawalan pergerakan ini. Apakah Datuk Seri bersetuju? Saya sudah tentu saya bersetuju, kerana saya salah seorang yang terlibat. Sebenarnya kita lakukan pada 18 hari bulan hari itu, pengumuman kita lakukan 17 hari bulan. Itu pun dah terlewat. Kerana masalah COVID-19 ini bukan jatuhnya pada 17 hari bulan. Sudah berbulan-bulan awal sebelum itu. Maka sebab itu bila kita lakukan itu adalah kerana semata-mata kita nak pastikan, nak tentukan bahawa kita boleh sekat daripada gejala itu menjadi wabak yang lebih besar. Alhamdulillah, saya nampak keikhlasan itu menyebabkan hari ini rakyat sedar bahawa kita mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar bukan hanya bertanggungjawab, tetapi ikhlas untuk membantu kita semua. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri sudah tentulah mahu membantu dari segi kedudukan kementerian saya sendiri. Bagaimana anggota polis kita kerahkan, jabatan immigration kita kerahkan, dan semua jabatan-jabatan yang terbabit untuk membantu Kementerian Kesihatan sebagai contoh. Akta ini yang sebenarnya kadang-kadang orang lupa. Akta ini adalah Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan. Bukan di bawah kementerian saya. Banyak orang persoalkan di mana Menteri Dalam Negeri. Ini Akta Kementerian Kesihatan, sudah tentulah Kementerian Kesihatan lah yang ke hadapan. Saya ni membantu. Tugasan yang diberikan kepada polis itu pun kuasanya diturunkan oleh Kementerian Kesihatan kepada kita polis. Jadi setuju tak Datuk Seri? Dulu dimainkan dengan begitu meluas sekali lah di luar sana, yang mengatakan bahawa yang berlaku masalah penyebaran COVID-19 ini ialah kerana tidak wujudnya satu koordinasi yang jitu di antara kementerian-kementerian yang ada. Sekarang ini tak. Ianya berlaku bukan sekarang. Ianya berlaku sudah berbulan-bulan sebelum ini. Saya tak menyalahkan sesiapa, tetapi ianya adalah suatu fakta. Kalau ketika itu telah pun kita sekat dan kita telah pun buktikan bahawa kita boleh sekat, hari ini saya rasa wabak yang menimpa negara ini sudah pun boleh kita mencapai sasaran kita untuk tidak lagi
meningkat dari segi wabak tersebut. Saya nak bagi contoh, tabligh ini berlaku bila? Bukan sewaktu ketika kita kerajaan ini bertukar alih. Tidak. Ianya keputusannya telah pun dibuat awal lagi. Maka sebab itu segala yang berlaku ini adalah bukan sebab tidak ada koordinasi, tapi adalah kerana tidak benar-benar percaya bahawa ini adalah merupakan satu wabak yang boleh menyebabkan negara dihimpap dalam keadaan yang lebih teruk daripada apa yang berlaku hari ini. Alhamdulillah. Ya. Pada saya keikhlasan pemimpin itu terbukti apabila dia sedar bahawa ini adalah sesuatu yang lebih mustahak. It is more important than anything else pada dia. Alhamdulillah. Maka sebab itu dia panggil cepat-cepat dan ditentukan bahawa ianya berlaku, ianya dapat diambil tindakan yang lebih cepat dan tegas. Pada peringkat yang kedua, apabila diumumkan pada hari ini, membuktikan bahawa dia bersedia. Maknanya selepas minggu dia dah boleh faham keadaan bagaimana nak memastikan supply makanan cukup ataupun tidak. Dia dah pastikan sama ada segala yang nak kita lakukan, tindakan yang kita nak ambil itu boleh ataupun tidak. Dan kita dah buat mind conditioning kepada semua rakyat bahawa engkau tak usahlah bergerak lagi. Engkau duduk di kampung, duduk sudah. Awal-awal lagi kita dah beritahu dah. Betul. Supaya mereka tak terkapai-kapai apa nak buat. Apakah sudah cukup 2 minggu. Semua itu membuktikan bahawa dia fikir panjang. Inilah Perdana Menteri yang fikir panjang dan saya insya-Allah akan bersedia untuk membantu segala apa yang diarahkan untuk kementerian saya lakukan. Kalau kita lihat situasi terkini COVID-19 di Malaysia, hari ini saja mencatatkan 172 kes baru, Tok Sri, ya. Dan keseluruhan kes sekarang ini dah pun menjadi 1,796 dan kes aktif yang sudah dirawat ialah 1,578. Pesakit yang telah pun sembuh 199 dan jumlah kematian meningkat, ada seorang hari ini menjadikan jumlah 19 kesemuanya setakat ini. Tapi kalau kita melihat di peringkat global, ianya mungkin lebih mengerikan kita lah. Sebenarnya apakah possibility ataupun kemungkinan itu wujud, Tok Sri, ya, sekiranya rakyat tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan dan juga menjaga kesihatan mereka yang sewajarnya, dan sekiranya situasi COVID-19 ini menjadi lebih buruk lagi, apakah berkemungkinan akan berlaku total lockdown yang ditakuti? Dia begini, saya tidak mahu kita sehingga masuk ke peringkat itu. Kalau boleh kita masih lagi menggunakan kaedah yang sama. Kalau kita masih lagi mampu menggunakan kaedah yang sama, maka bermakna rakyat sebenarnya mengikut arahan yang telah pun kita buat kerajaan lakukan. Jadi kalau setakat yang kita lakukan hari ini, insya-Allah ianya membuktikan bahawa segala apa services yang nak kita lakukan itu boleh kita lakukan. Segala perjalanan untuk menentukan negara kita masih lagi boleh berdikari itu boleh kita lakukan. Ekonominya bagaimana untuk kita tentukan ianya berjalan lancar juga adalah sesuatu yang diambil kira. Maka sebab itu saya minta kalau boleh rakyat ini benar-benar memahaminya supaya kita tidak masuk sampai ke peringkat yang kita namakan total lockdown itu. Buat masa ni belum ada lagi untuk kita fikirkan tentang itulah. InsyaAllah saya tak mahu ianya berlaku. Tapi walau bagaimanapun saya nak maklumkan, tindakan polis, laporan polis sebagai contoh, itu laporan jumlah kes 1,796. Laporan polis tindakan yang telah diambil 695. Cuba kita fikir. 695 ini juga angka yang besar. Maknanya yang melanggar arahan ini juga ramai lagi.
Tahanan 28 orang. Siasatan kes sudah ada 46 orang. Cuba kita fikirkan. Kalaulah semua rakyat mendengar arahan, mungkin tak ada pun seramai ini laporan polis terhadap tahanan dan siasatan kes yang terpaksa kita ambil. Kalau pasal apa saya bandingkan angka ini? Angka ini adalah untuk membuktikan bahawa ada lagi mereka yang degil. Kalau ramai yang degil, jadi kemungkinan wabak ini akan bertambah besar dan mungkin kaedah yang lain mungkin terpaksa dilakukan. Bila Datuk Seri sebut tentang kaedah yang lain terpaksa dilakukan, antaranya apa yang terfikir? Kita hari ini tengah membincangkan sama ada segala apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini boleh meredakan keadaan ataupun tidak mampu untuk menyekat wabak ini spike yang begitu tinggi. Itu kita fikir. Saya takut kalau selepas minggu angka ni nampak sudah mendatar, orang ingatkan dah lega dah. Sebenarnya bukan itu. Sebab itu kalau kita dah kata tambah lagi 2 minggu, sepatutnya kita sendiri patut lebih tegas, lebih yakin, duduk di rumah. Kalau minggu pertama tu kita rasa alamak boring, biarlah minggu yang kedua tu kita lakukan di rumah bersama, tentukan yang tak jadi lagi lah perkara ni. Saya takut nak menggunakan ayat total lockdown itu. Kerana total lockdown itu menyebabkan segala-gala yang berlaku dalam negara ni akan menjadi sesuatu yang mengerikan kita semua. Mengenai kelemahan rakyat kita ini, mereka tidak melihat apa yang berlaku di luar negara sebenarnya. Kita ambil contoh di Itali misalnya, kerana kerajaan mereka yang tidak begitu serius pada peringkat awal lagi untuk mengawal wabak COVID-19 ini. Kita boleh lihat sendiri angka kematian yang dicatatkan di Itali cukup menakutkan kita. Jadi itu yang perlu mungkin Datuk Seri memberi kesedaran kepada rakyat sebenarnya. Bukan saya seorang. Cuba kita fikirkan, kita bermesyuarat tiap-tiap pagi. Beberapa anggota menteri, jemaah menteri duduk bermesyuarat, saya sendiri salah seorangnya, untuk fikirkan apa lagi masalah, apa lagi perkara-perkara yang patut kita buat untuk memastikan bahawa rakyat mengikuti arahan itu. Itu satu. Kemudian sebelah petang pula ada lagi satu mesyuarat untuk menentukan segala angka-angka yang kita umumkan itu mencapai satu tahap yang boleh kita rasa lebih selesa. Apakah hari ini kita selesa kalau tiap-tiap hari ada 150 kes lagi, 150 kes. Walaupun sama 150, 190, tapi pada saya lah ianya lebih baik kalau ianya boleh menurun. Maka sebab itulah marilah kita sama-sama lah rakyat yang ada dalam negara ini. Takkanlah hari ini kita dengar Yang Amat Berhormat dengan ikhlasnya berdoa kepada Allah SWT, minta supaya membantu kita. Besok siapa pula lagi? Sebab itulah baiklah kita semua dalam negara kita ini mendengar arahan, ikut supaya tak timbul masalah yang lebih besar yang akan berlaku disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Mungkin perlu jugalah, walaupun kita bukan ingin menakutkan rakyat sebenarnya, tetapi saya nak berkongsi sesuatu dengan Datuk Seri di penghujung ni. Barangkali rakyat perlu tahulah kesengsaraan yang mereka hadapi sekarang ini adalah bersifat sementara sebenarnya dalam usaha untuk kita menyekat wabak COVID-19 itu. Tetapi sekiranya lah seperti apa yang kita sebut tadi berlaku ataupun kerajaan mengambil keputusan melakukan total lockdown, apa yang akan dialami oleh rakyat?
saya sebenarnya tu tak mahu guna ayat total lockdown ni. Saya nauzubillah min zalik. Kalau kita jauhkanlah perkara ni. Sebab itu saya sekali lagi minta kepada rakyat, kalau boleh kita dengarlah, kita ikutlah arahan. Supaya kalau semua ikut, saya yakin kita boleh menangani wabak COVID-19 ini dengan giant. Ia adalah sesuatu yang real. Penyakit ini benar-benar berlaku. Dan yalah, sedih saya bila saya tengok ada pula orang yang suka buat penyebaran berita palsu pula tu. Betul. Dahlah kita dalam keadaan yang duduk dalam keadaan, kadang-kadang ada ramai yang beritahu dengan saya boring duduk kat rumah, tak reti, tak selesa, macam-macam lah pasal tak biasa. Selalunya habis-habis kita duduk di rumah Sabtu Ahad, hari lain kita bekerja. Hari ni dah berapa hari kita duduk di rumah, akhirnya mereka pun rasa jemu. Jadi yang penting kepada kita, jangan perasaan jemu itu. Yang penting kepada kita hari ini, kita boleh buat apa saja di rumah, berdoa kepada Allah SWT, berdoa sama-sama di antara kita, keluarga kita, untuk memastikan wabak ini boleh kita selesaikan. Amaran Datuk Seri sendirilah kepada netizen yang suka memainkan berita-berita palsu ini, dan saya tahu Kementerian Dalam Negeri pun sudah mengambil tindakan-tindakan yang tegas, sudah pun memberi amaran dan sekaligus mengambil tindakan yang tegas. Mungkin Datuk Seri boleh memberi amaran sekali lagi lah kepada mereka yang berminat sangat bermain dengan berita-berita palsu dan sensasi. Saya nak maklumkan, biar saya sebut yang ini, saya nak sebut supaya mereka sedar. Penyebaran berita palsu COVID-19 ini, semua mereka yang mengeluarkan berita-berita palsu ini kita boleh dakwa. Dan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, bagi kesalahan penyebaran berita palsu ini, kita boleh ambil tindakan dan dakwa mereka. Hari ini 94 kertas siasatan telah pun kita buat. 6 telah pun dibicarakan di mahkamah. 5 mengaku salah. Dan 80 masih lagi dalam siasatan. Cuba kita fikirkan. Maknanya ramai sangat yang suka buat cerita palsu ni. Jadi kepada rakyat, kalau kita fikirkan ini tak logik lah, tak payah nak viralkan lah cerita. Kadang-kadang kita ni seronok breaking news syndrome ni. Breaking news syndrome. Dapat saja, wow, tu hantar, tak check pun lagi. Jadi kita biarlah, saya minta kepada rakyat bahawa jangan menyebarkan berita palsu ini, supaya kita benar-benar rasa selesa lah. Berita yang kita dapat ni semua berita-berita yang factual, yang benar, yang informatif, yang boleh kita sama-sama gunakan untuk menjadikan budaya berita-berita yang kita terima, berita yang sahih, berita yang baik, tepat untuk masa depan kita bersama. 1 minit tinggal masa Datuk Seri, sepantas-pantasnya lah, mungkin ada kata-kata yang ingin Datuk Seri sampaikan kepada penonton-penonton kita. Saya selaku Menteri Dalam Negeri yang baru ini, pertamanya saya nak maklumkan kepada semua, saya di sini mahu bekerjasama bukan hanya dengan agensi-agensi di bawah kementerian saya, tetapi juga dengan seluruh rakyat. Kerana hanya rakyat saja yang boleh memaklumkan kepada kita akan segala masalah yang ada dalam negara. Sama ada masalah keselamatan,
masalah pencerobohan, masalah-masalah yang melanggar undang-undang, banyak yang boleh kita sama-sama bantu supaya kita menjadi sebuah negara yang benar-benar aman demi untuk kita hidup dalam keadaan yang lebih sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, iaitu Menteri Dalam Negeri, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan sesungguhnya lah, kalau anda ingin mengikuti laporan terkini berkaitan dengan COVID-19 ini, jangan lupa sentiasalah bersama kami di Bernama TV, kerana kami akan sentiasa memberikan kepada anda berita-berita yang sahih, tepat dan terkini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.